Bab 1 ni kita akan mulakan dengan biodiversity. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita tengok dahulu apakah yang dimaksudkan dengan biodiversity. Biodiversity ni merupakan kepelbagaian organisma. Kepelbagaian benda hidup, sama ada mikroorganisma, haiwan ataupun tumbuhan. Apa itu mikroorganisma? Yang ni awak pernah belajar dekat tahun 6 dulu. Mikroorganisma ni ialah hidupan seni yang kita tak dapat lihat dengan mata kasar. Itu maksud mikroorganisma. Jadi, biodiversity ni adalah merupakan kepelbagaian mikroorganisma, haiwan dan juga tumbuhan. Itu yang dimaksudkan dengan biodiversity. Macam mana biodiversity ni boleh wujud? Biodiversity ni boleh wujud disebabkan kepelbagaian habitat dan cuaca di seluruh dunia. Habitat iaitu tempat tinggal dan cuaca adalah berbeza. Disebabkan perbezaan inilah yang menyebabkan biodiversity ni pelbagai di seluruh dunia. Selain itu, Malaysia juga merupakan salah satu daripada 12 buah negara yang merupakan mega biodiversity. Maksud dia, Malaysia ni ada pelbagai mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan. Apakah sebenarnya kepentingan biodiversity ni? Biodiversity ni ada sebanyak 6 kepentingan dia. Bukan hanya penting kepada manusia, tetapi ia penting juga kepada tumbuhan dan haiwan serta mikroorganisma. Salah satunya adalah sebagai sumber makanan. Sebagai contoh, haiwan dan tumbuhan membekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. Selain itu juga, haiwan juga menjadi sumber makanan kepada haiwan yang lain. Sebagai contoh, rusa mungkin menjadi makanan kepada harimau. Cacing mungkin juga menjadi makanan kepada burung. Yang pertama, sumber makanan. Yang kedua adalah keseimbangan alam. Sebagai contoh, kita nutrien, pendebungaan. Yang ni awak belajar dekat tingkatan 1. Interaksi antara organisma. Ini mewujudkan lagi keseimbangan alam. Sebagai contoh, saya bagi kalau monyet dia makan rambutan. Monyet makan rambutan dan biji rambutan tu monyet buang ke tempat lain. Jadi berkemungkinan biji rambutan tu akan bercambah dan akhirnya akan ada pokok rambutan yang baru akan tumbuh. Yang ni adalah salah satu contoh keseimbangan alam lah. Yang seterusnya adalah tempat rekreasi. Sebagai contoh, kita ada banyak hutan-hutan simpan, kita ada banyak kawasan-kawasan air terjun yang mana boleh dijadikan sebagai tempat rekreasi, yang mana boleh meningkatkan lagi pendapatan negara. Selain itu juga, biodiversity ini adalah salah satu sumber untuk perubatan. Sebagai contoh, tumbuh-tumbuhan herba digunakan secara meluas dalam pembuatan ubat-ubat dan kosmetik. Selain daripada perubatan juga, tumbuh-tumbuhan herba ni juga boleh dijadikan sebagai sumber makanan. Selain daripada itu, bahan mentah industri. Sebagai contoh, kayu balak, buluh, rotan ialah contoh hasil hutan yang mana digunakan untuk membuat alat muzik, perabot serta membina bangunan. Dan yang terakhir adalah biodiversity ini juga penting untuk pendidikan. Yang mana manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencipta teknologi terkini melalui penyelidikan saintifik. Sebagai contoh, saya bagi pokok kelapa sawit. Yang mana kajian telah dibuat terhadap pokok kelapa sawit bertujuan untuk meningkatkan lagi hasil pengeluaran minyak daripada buah sawit ini. Ini sebagai contoh lah, yang mana
biodiversity ni sebenarnya penting untuk pendidikan. Baik, bagaimana kita boleh pelihara biodiversity ni? Bila sebut je biodiversity, awak kena ingat biodiversity ni terdiri daripada mikroorganisma yang mana kita tak boleh nampak dengan mata kasar, terdiri daripada haiwan dan tumbuhan. Macam mana kita nak jaga ketiga-tiga ni? Ada 3 cara. Yang pertama adalah kita haramkan pemburuan atau pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam. Maksud dia, kita haramkan pemburuan dan penjualan haiwan-haiwan yang diancam kepupusan. Apakah yang dimaksudkan dengan endemik? Endemik ini adalah bermaksud spesies yang hidup berkelompok di habitat yang terbatas di sesebuah lokasi tertentu. Endemik ni tak semestinya haiwan, tumbuhan pun boleh jadi spesies endemik juga. Sebagai contoh, bunga pakma, periuk kera, penyu belimbing, harimau Malaya, gajah. Ni antara haiwan-haiwan yang diancam kepupusan. Jadi seelok-eloknya kerajaan seharusnya kita haramkan pembunuhan ataupun pemerdagangan haiwan-haiwan dan tumbuhan ini. Selain daripada itu juga, kita juga boleh melindungi habitat dengan mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan sanktuari untuk hidupan liar, supaya haiwan-haiwan dan tumbuhan yang terancam ini terpelihara. Dan yang terakhir, kita juga boleh kita pulihkan melalui program pembiakan. Sebagai contoh, tapak semayan untuk anak benih untuk membantu perhutanan semula dan pusat penetasan penyu. Kita pulihkan balik. Sebab penyu ni pun sama, salah satu binatang yang terancam juga. Jadi kerajaan boleh membuka pusat untuk penetasan penyu. Apabila penyu dah hampir matang, barulah dia dilepaskan ke laut. Itu sebagai contoh lah. Selain daripada itu juga, boleh juga buat perhutanan semula, yang mana apabila balak tu dah tebang, kita tanam semula pokok balak yang telah ditebang. Dan selain itu juga kita boleh buat pembalakan terhadap pokok-pokok balak yang dah terpilih sahaja. Pengelasan organisma. Organisma ni kita kelaskan kepada 2, iaitu haiwan dan tumbuhan. Mikroorganisma awak akan belajar di tingkatan yang lebih tinggi lah. Haiwan ni kita kelaskan kepada 2, iaitu vertebrata dan invertebrata. Apa maksud vertebrata? Vertebrata ni adalah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Manakala invertebrata ni pula adalah haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Untuk vertebrata, kita ada mamalia, reptilia, dan kita ada amfibia, burung dan ikan. Kita tengok satu persatu. Amfibia ni adalah sejenis haiwan poikiloterma. Apakah yang dimaksudkan dengan haiwan poikiloterma? Haiwan poikiloterma ni maksud dia ialah organisma yang mempunyai suhu badan yang berubah-ubah mengikut suhu persekitaran. Manakala homoeoterma ni pula ialah haiwan yang suhu badannya malar. Maksudnya suhu badan dia tetap dan tidak dipengaruhi oleh suhu persekitaran. Jadi poikiloterma ni suhu dia mengikut persekitaran. Homoeoterma ni suhu dia tidak dipengaruhi oleh persekitaran. Kita tengok amfibia. Amfibia ni adalah haiwan yang boleh hidup di darat dan di air. Dia dilitupi oleh kulit yang lembap. Anak amfibia ni bernafas melalui insang, yang mana anak katak ni adalah berudu. Amfibia dewasa ni boleh bernafas menggunakan peparu dan kulit yang lembap. Dan amfibia ni menghasilkan telur yang berlendir dan tidak mempunyai cengkerang. Dan
amfibia ni melakukan persenyawaan luar. Okey, persenyawaan luar ni awak dah pernah belajar dekat tingkatan 1 dululah. Okey, yang seterusnya, vertebrata yang seterusnya adalah ikan. Ikan ni adalah poikiloterma, badan dilitupi sisik keras yang berlendir, mempunyai sirip dan ekor, bernafas melalui insang, bertelur dan melakukan persenyawaan luar. Okey, yang seterusnya reptilia. Reptilia juga adalah haiwan poikiloterma yang mana suhu badannya berubah-ubah mengikut suhu persekitaran. Okey, reptilia ni tak semestinya buaya, ular pun adalah sejenis reptilia. Okey, reptilia ni dia menghasilkan telur yang bercengkerang, bernafas melalui peparu, bersisik dan berkulit keras, dan haiwan reptilia ni dia melakukan persenyawaan dalam. Okey, yang seterusnya adalah burung. Burung adalah haiwan homoioterma. Okey, homoioterma ni maksudnya suhu badan dia dipengaruhi oleh suhu persekitaran. Okey, yang seterusnya, burung ni dilitupi bulu pelepah untuk mengekalkan suhu badan dia. Sebab itulah burung ada bulu pelepah, sebab dia adalah haiwan homoioterma. Suhu badan dia ni dipengaruhi oleh persekitaran dia. Okey, dia bernafas melalui peparu. Dia ada sayap atau kepak yang membantu untuk terbang. Tapi kita masih juga ada burung yang tak boleh terbang, seperti burung unta. Okey, mempunyai sepasang kaki yang bersisik, menghasilkan telur yang bercengkerang keras dan melakukan persenyawaan dalam. Okey, yang seterusnya mamalia. Mamalia ni tak semestinya singa. Okey, apa nama ni? Harimau pun adalah sejenis mamalia. Okey, mamalia adalah homoioterma. Suhu badan dia dipengaruhi oleh persekitaran dia dan dia melahirkan dan menyusukan anak. Mamalia ni dia tidak bertelur. Okey, bernafas melalui peparu, badan dilitupi bulu dan rambut dan dia melakukan persenyawaan dalam. Okey, ini adalah haiwan vertebrata yang mana mempunyai tulang belakang. Okey, seterusnya invertebrata ni pula adalah haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Okey, kalau kita tengok balik gambar rajah ni, okey, invertebrata ni dibahagikan kepada haiwan yang berkaki dan haiwan yang tanpa kaki, yang mana badan dia adalah bersegmen dan badan tanpa segmen. Okey, yang berkaki ni pula ada 3 pasang kaki dan lebih daripada 3 pasang kaki. Okey, kita tengok macam mana haiwan invertebrata. Okey, ni adalah haiwan invertebrata yang mana dia tidak mempunyai kaki. Okey, yang tidak berkaki sebagai contoh siput babi, cacing pita, cacing tanah. Yang ni adalah jenis badan bersegmen. Yang siput babi dan planaria ni pula adalah badan tanpa segmen. Okay, apa maksud segmen? Segmen ni maksud dia badan bersegmen merupakan pembahagian badan haiwan kepada beberapa segmen. Okey, saya zoomkan gambar ni. Okay, kalau awak nampak cacing ni, dia ada seperti garis-garis. Ini kita panggil dia sebagai badan bersegmen. Okey, yang seterusnya berkaki. Okey, 3 pasang kaki. 3 pasang kaki ni bukan 3 kaki. Maksud dia kaki dia ada 6 lah. Okey, 3 pasang kaki sebagai contoh semut dan belalang. Dan lebih daripada 3 pasang kaki sebagai contoh udang dan labah-labah. Okey, jadi haiwan-haiwan ini kita kategorikan dia sebagai invertebrata, iaitu tidak mempunyai tulang belakang. Okey, dan yang seterusnya dari segi tumbuhan pula, okey, kita kelaskan dia kepada 2, okey, iaitu berbunga dan tidak berbunga. Okey, kalau berbunga pula kita kategorikan kepada monocotyledon dan dicotyledon. Dan kalau yang tak berbunga pula, sebagai contoh paku pakis, lumut dan conifer. Okey, mari kita tengok contoh dia. Okey, kalau tumbuhan berbunga.
Kita tengok tumbuhan yang tak berbunga dulu. Okey, tumbuhan yang tidak berbunga, okey, sebagai contoh lumut, paku pakis, konifer. Okey, yang mana lumut ni dia membiak dengan menghasilkan spora dan dia adalah bukan vaskular. Dan paku pakis ni pula pun sama. Dia membiak dengan menghasilkan spora dan dia adalah sejenis tumbuhan vaskular. Dan konifer pula selalunya di tempat-tempat kawasan-kawasan tinggi lah, di pergunungan. Okey, membiak dengan menghasilkan kon dan dia adalah sejenis tumbuhan vaskular. Okey, apa maksud vaskular? Okey, vaskular ni maksud dia tumbuhan ini mempunyai sistem yang mana boleh mengangkut air dan makanan ke seluruh bahagian tumbuhan. Maksud dia tumbuhan ni dia ada saluran untuk angkut segala air ataupun makanan ke seluruh bahagian tumbuhan tersebut. Dan tumbuhan ini juga dia ada akar, batang dan daun yang nyata. Tu maksud dia tumbuhan vaskular. Okay. Lumut ni dia bukan vaskular lah. Sebab kita pun tahu lumut ni kecil je saiz dia, pendek je. Okay, tu maksud dia vaskular. Okey, kita pergi kepada tumbuhan berbunga. Okey, tumbuhan berbunga ni seperti mana yang saya beritahu tadi, kita kategorikan dia kepada dua, iaitu dicotyledon dan monocotyledon. Okey, tumbuhan berbunga ni menghasilkan bunga yang mana bunga tu akan menjadi buah. Yang ini awak belajar dekat bab 4 dekat tingkatan 1. Okey, dan buah ni pula mempunyai biji. Okey, setiap biji benih mempunyai cotyledon. Okey, iaitu makanan simpanan yang digunakan oleh biji benih untuk bercambah. Okey, yang ni kita belajar dekat tingkatan 1 lah. Okey, biji benih yang mempunyai satu cotyledon dipanggil sebagai monocotyledon dan biji benih yang mempunyai sepasang cotyledon dipanggil dicotyledon. Jadi kalau kita rujuk balik, okay, tumbuhan berbunga ni dikategorikan kepada mono dan di. Maksud dia kita rujuk kepada biji benih dia tu. Kalau biji benih dia ada satu saja cotyledon, kita panggil dia monocotyledon. Kalau biji benih dia ada satu cotyledon, ada dua cotyledon, maka kita panggil dicotyledon. Okay, jadi kita tahu yang cotyledon ni adalah makanan simpanan untuk biji benih tu bercambah. Sebab biji benih belum ada daun. Jadi sumber makanan dia adalah cotyledon tu tadi. Kalau pokok dia dah ada daun, jadi dia boleh buat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Okey, seterusnya jenis akar dan daun bagi tumbuhan berbunga. Okey, akar tunjang, akar terdiri daripada dua, iaitu akar tunjang dan akar serabut. Awak boleh bezakan sendirilah macam mana bentuk akar tunjang dan akar serabut. Okey, manakala daun pula dikategorikan kepada dua, iaitu daun yang berurat jejala dan daun yang berurat selari. Okey, jadi selalunya soalan dia akan tanya apakah perbezaan antara tumbuhan berbunga monocotyledon dan dicotyledon. Okey, perbezaan dia adalah dari segi cotyledon dia. Ingat balik cotyledon ni adalah sumber makanan dia. Sumber makanan kepada biji benih tu sebelum biji benih tu bercambah dan menjadi pokok. Okey, kalau pokok bunga yang jenis monocotyledon ni, cotyledon dia ada satu saja dan dicotyledon dia ada dua. Okey, akar dia adalah jenis berakar serabut dan akar untuk dicotyledon dia berakar tunjang. Okey, daun dia berurat selari dan daun untuk dicotyledon ni berurat jejala. Okay, kebanyakan pokok ni berbatang lembut dan kebanyakan pokok dicotyledon ni pokok dia batang dia berkayu. Okay, contoh dia pokok padi dan pokok jagung, batang dia lembut kan dan daun dia panjang. Tu kita panggil dia daun berurat selari.
Dan untuk pokok dicotyledon ni selalunya pokok tomato dan pokok durian. Okay, jadi awak boleh kenal pastilah pokok-pokok berbunga yang ada di sekeliling awak yang mempunyai ciri-ciri monocotyledon dan dicotyledon.